Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada sesi kali ini, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan cara bagaimana untuk record skrin PC tuan-tuan dengan menggunakan OBS Studio. OBS Studio ni adalah satu software percuma yang semua orang boleh akses dan menggunakan secara percuma. Dia sangat membantu untuk kita record skrin PC kita masing-masing. Tambahan lagi, pada masa ini, banyak pembelajaran yang dilakukan secara online dan memerlukan kita untuk lebih fokus, dan antara caranya untuk memastikan kita tidak ketinggalan adalah dengan record pembelajaran-pembelajaran tersebut secara online. Dan OBS sangat-sangat membantu bagi tujuan tersebut. Okay, bermula sekali tuan-tuan pergi pada Google dan type saja OBS Studio. Dan kemudian tekan enter. Dan kemudian tuan-tuan cari official website untuk OBS. Namanya obsproject.com. Klik saja pada website tersebut. Okey. Dan tuan-tuan nampak ada 3 tab di sini. Windows, macOS dan Linux. Okey, tuan-tuan pilih mengikut spesifikasi PC tuan-tuan masing-masing. Macam saya gunakan Windows dan saya hanya klik saja pada Windows ini. Apabila tuan-tuan klik pada Windows tu, dia akan auto download software OBS Studio. Macam saya download, jadi saya tak perlu download sampai habis. Saya hanya perlu tekan cancel, tapi tuan-tuan perlu download sampai habis dan install pada laptop tuan-tuan masing-masing. Okey, lepas habis install OBS Studio, tuan-tuan boleh buka OBS Studio. Dia punya bentuk ni adalah macam ni. Ada 3 bucu macam Naruto punya alat tu. Apa nama tak tahu. Okey, perkara pertama tuan-tuan, bila mana tuan-tuan buka ni, saya ni tengah record, jadi mungkin skrin saya berbeza daripada tuan-tuan. Tapi jangan risau, perkara pertama yang tuan-tuan perlu buat apabila tuan-tuan buka OBS Studio adalah dengan klik pada bahagian setting. Apa pentingnya klik pada bahagian setting ni? Pentingnya klik pada bahagian setting ni sebab kita nak menentukan bagaimana kualiti video yang kita nak hasilkan daripada OBS Studio. Okey, untuk general ni saya rasa tak perlu pun kita tengok sebab dia dah okey dah, setting ni dah cantik dah. Tuan-tuan hanya perlu pergi pada output. Okey, pertama sekali pergi pada bahagian streaming ni, dia tulis video bitrate 3500 kbps. Okey, paling minimum yang saya sarankan untuk tuan-tuan dapat kualiti video yang okey adalah 2500. Sebab video bitrate ni menentukan bagaimana resolution video tuan-tuan. Kalau makin rendahlah kualitinya. Tapi makin besar kualitinya. Cumanya makin besar kualiti, makin besarlah saiz video tuan-tuan. Bagi saya pilih 3500 ni kira okey lah. Dan kemudian audio bitrate ni menentukan bagaimana kualiti suara yang tuan-tuan nak hasilkan daripada video tuan-tuan. 320 ni saya ambil yang paling maksimum. Kemudian ada recording path di sini. Tuan-tuan boleh tentukan di mana tuan-tuan nak simpan video setelah tuan-tuan habis record. Kemudian recording quality ni tuan-tuan pilih saja same as stream. Dia akan follow streaming punya condition. Dan saya sarankan tuan-tuan untuk pilih format MKV. Sebab format MKV ni tidak terlalu besar. Dan kemudian tuan-tuan pergi saja pada bahagian audio. Okey, apa yang tuan-tuan perlu tengok pada sini adalah di sini juga tuan-tuan boleh adjust. Tapi saya tak adjust lah. Bergantung pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa perlu adjust, tuan-tuan adjust saja. Tak ada masalah. Dan kemudian antara benda yang penting di sini adalah pada mic auxiliary audio. Okey, di sini kalau tuan-tuan menggunakan external mic, dia akan auto connect dengan external mic. Macam saya ni, saya pakai external mic headset mikrofon, maka dia connect pada saya punya. Katalah tuan-tuan nak guna external mic ini, tuan-tuan cabut saja external mic ataupun tuan-tuan boleh klik di sini pada tuan-tuan punya PC punya speaker, microphone array. Tapi saya nak gunakan headset mikrofon, jadi saya hanya pilih pada headset mikrofon. Dan kemudian tuan-tuan pergi pada video. Untuk video ni resolution, base canvas resolution ni saya pilih yang paling maksimum. Dan output scale resolution saya pilih maksimum. Kat sini saya tak boleh nak edit, saya tak boleh nak klik sebab saya tengah record. Tapi kalau saya tak tengah record, saya akan boleh untuk edit video ni. Kemudian dah habis semua tuan-tuan ni. Untuk hotkeys dan advance tak perlu sentuh pun tak apa. Tuan-tuan hanya perlu klik saja pada apply dan klik OK. Kemudian step yang seterusnya adalah
tuan-tuan hanya perlu pergi pada bahagian sources ni dan pilih apa source yang tuan-tuan nak gunakan untuk record. Ataupun kaedah record tu, kaedah yang bagaimana. Kalau tak nak pening kepala, tuan-tuan hanya perlu pilih saja display capture. Macam saya ni, saya tengah record dan saya pilih pada display capture. Maksudnya apa-apa sahaja yang keluar pada skrin tuan-tuan, dia akan recordkan. Tak kira lah website ke, aplikasi ke, tuan-tuan buka Excel ke dan sebagainya, dia akan recordkan. Dan di sini tuan-tuan akan nampak mic auxiliary ni. Ini menunjukkan kadar kekuatan volume audio tuan-tuan. Jadi kalau kuning ke atas ni maksudnya audio dia okey dah. Tapi kalau kuning ke bawah tu, tuan-tuan perlu check balik tuan-tuan punya mic. Sama ada mungkin tidak berfungsi ataupun kualitinya sedikit rendah. Sebaiknya bila mana kita record skrin ni, kita nakkan audio yang berkualiti supaya orang lain bila tengok ataupun kita sendiri yang tengok, kita berpuas hati dan kita boleh mendengar dengan jelas. Habis semua setup tu, tuan-tuan dah boleh record. Di mana tempat nak record? Di sini. Sebab start recording dengan stop recording berada pada tempat yang sama. Sebab saya sekarang ni tengah start record. Jadi dia tulis stop. Bila saya tekan stop nanti, dia akan bertukar pada start. Jadi untuk start dan stop, tempatnya di sini sahaja. Okay. Saya tekan stop dulu. Okay, lepas tekan stop tadi, untuk tengok balik video yang tuan-tuan dah record tadi, tuan-tuan hanya perlu pergi pada file, hanya tekan show recordings. Di sini tempat file yang tuan-tuan simpan tadi. Sangat mudah. Ataupun kalau tuan-tuan nak pergi cara manual, tuan-tuan boleh refer balik pada setting tadi. Dan tuan-tuan boleh tengok pada output di manakah tuan-tuan save file-file video yang tuan-tuan record. Dia sangat mudah dan semua orang boleh buat dan tidak ada siapa pun saya rasa yang susah untuk lakukan apabila dia belajar dengan cara dan kaedah yang betul. Selamat mencuba dan jangan lupa subscribe, like dan share video saya ini. Semoga ramai lagi yang dapat manfaat daripada perkongsian ini. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.